Aku rasa ramai akan setuju kalau aku cakap dari anime One Piece banyak yang kita belajar tentang erti kesetiaan, pengorbanan, percintaan, persahabatan dan banyak lagi. Pada awalnya aku tak berapa minat sangat One Piece ni sebab aku pernah je tengok member aku tengok One Piece masa kat kolej kediaman dulu. Aku masa tu tengah layan Naruto. Aku macam apa benda lah One Piece ni. Nak buat cerita fighting tapi duk melawak-melawak. Yelah macam cara aku sampaikan teori sebelum-sebelum ni. Ada yang setuju dengan lawak-lawak aku dan ada sebilangan kecil yang tak suka dan rasa irritate. Macam itulah aku rasa masa mula-mula tengok One Piece. Tapi pelan-pelan aku layan dari Luffy jumpa Zoro, Sanji, Usopp, Nami dan seterusnya. Aku terus rasa macam wow, this anime memang masterpiece. Setiap karakter dia unik. Dari Luffy yang simple minded, Nami yang gila harta, Sanji yang kaki betina, Zoro yang tak reti tengok direction dan sebagainya, membuatkan aku jadi antara penonton setia One Piece sampailah sekarang. And please komen kat bawah momen yang mana yang membuatkan korang paling teruja dan tersentuh dalam anime One Piece. Dan bersempena 10,000 subscriber, in which aku sangat-sangat appreciate dan berterima kasih sangat-sangat kat korang ni, aku akan sharekan saat-saat yang paling menyedihkan dalam anime One Piece. Yelah, biasanya dalam penyampaian aku asyik melawak je. So video kali ni agak different sikit. It's gonna be a little bit emotional. And throughout this video there will be no joke at all. And please enjoy this video sampai habis sebab akan ada bonus scene di akhir video. And I hope you guys enjoy the video. And don't forget to subscribe, turn on notification and share this video. So let's proceed to the video. Yang pertama, kemarahan Dadan pada Garp. Aku tak tahu sama ada aku seorang ataupun korang pun sama juga, sebab aku menangis part ni. Masa Dadan mengeluarkan seluruh emosinya yang tak dapat ditahan lagi lepas dia nampak Garp di depan mata dia. Dadan rasa sakit hati dan terkilan sangat sebab padahal Garp ada pada masa Ace dibunuh, iaitu di Marineford. Dan dia juga antara hero angkatan laut. Kenapa Garp hanya berdiam diri masa Ace dibunuh? Dan Dadan tersangat-sangat menyampah tengok muka Garp masa Garp datang ke pulau tersebut. Sebab bagi Dadan yang tak tahu cerita, dia rasa seolah-olah Garp membiarkan je cucu kesayangannya mati di depan mata kepalanya. Jadi kat sini kita dapat tengok, walaupun Dadan tu pengasuh sahaja dan Ace, Sabo dan Luffy selalu menyusahkan dia, tapi kasih sayang dia terhadap diorang bertiga itu sangat-sangatlah tinggi dan wajar kita teladani. Part yang paling sedih bagi aku juga, kemuncak emosi aku masa Dadan tumbuk muka Garp bertubi-tubi dan tanya soalan bertubi-tubi sambil menitiskan air mata. Garp, nanto ka ye, nade tasuke nakatta, nade tome nakatta. Yang kedua, kematian Belmerichan. Belmeri adalah seorang anggota angkatan laut yang telah menyelamatkan Nami dan kakaknya dari kematian masa diorang kecil-kecil dulu. Lepas Nami dan Nojiko dijadikan anak angkat oleh Belmeri, dia telah decided to resign from Marine Army dan telah meneruskan kehidupan di sebuah kampung bernama Kokoyasha. Tapi sayangnya kehidupan keluarga kecil tersebut dirundung malang apabila kampung tersebut telah dijajah oleh lanun bernama Along yang menyimpan kesumat kepada spesies manusia. Mereka berniat untuk menjajah seluruh kampung tersebut dan telah mengenakan cukai yang tinggi kepada seluruh warga kampung tersebut. Siapa-siapa yang tak mampu membayar cukai akan dibunuh. Keluarga Belmeri yang hidup dengan sederhana hanya mempunyai duit saraan yang cukup untuk kedua-dua anak angkatnya. Dan sebagai seorang ibu, Belmeri rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan kedua anaknya itu. Along tanpa belas kasihan telah menembak Belmeri tepat ke jantungnya. Dan bagi aku untuk kisah Nami ni, part yang paling sedih masa Belmeri menyatakan yang dia mencintai mereka berdua sesaat sebelum dia mati. Nojiko! Nami! Yang ketiga, Don Quixote Rocinante. Don Quixote Rocinante adalah bekas World Noble ataupun Celestial Dragon atau Tenryu Obito dari keluarga Don Quixote. Sebagai anak kedua dari keluarga Don Quixote dan adik kepada Don Flamingo. Selepas keluarganya kehilangan status sebagai Celestial Dragon, Rocinante menjadi elite officer dalam Don Quixote Pirates, berkhidmat di bawah Don Flamingo dengan code name Corazon. Rocinante adalah pemakan buah Devil Nagi-Nagi no Mi yang memberikan keupayaan kepadanya untuk menghasilkan rum yang kedap bunyi.
Mungkin Law terinspirasi dari rum Rocinante sehingga dijadikan teknik tersebut semasa menggunakan keupayaan buah devil Ope-Ope-Nomi miliknya. Rocinante berperwatakan clumsy atau cemekap dan dia telah kehilangan keupayaan untuk bercakap selepas tragedi menimpa keluarganya. Dia juga adalah seorang yang benci kepada kanak-kanak. Namun tak disangka, sebenarnya karakter ini semuanya hanyalah lakonan semata-mata. Dia kelihatan bodoh, cemekap dan selalu termakan prank dari Baby Five dan Buffalo adalah untuk menunjukkan yang dia seorang yang bodoh, dan menjadi seorang yang bisu adalah hasil buah devil miliknya dan bukanlah kerana tragedi yang menimpa keluarganya. Dan wataknya yang bencikan kanak-kanak adalah supaya mengekang kanak-kanak dari menyertai geng lanun abangnya yang baginya abangnya bukanlah manusia, bahkan monster yang mempunyai dendam yang tersangat hebat. Tapi akhirnya penyamaran Rocinante terungkai dan dia telah mati di tangan abangnya sendiri. Tapi sebelum dibunuh, sama macam Belle Mary, Rocinante sempat mengucapkan kata-kata terakhir kepada Law yang dia menyintai Law. Yang keempat, Luffy mengamuk kehilangan Ace. Kita semua biasa tengok Luffy dalam keadaan ceria dan biasanya menceria dan menghiburkan kita dengan telatah dan sifat simple minded dia. Tapi masa inilah bagi aku saat yang menghiburkan dan aku yakin ramai yang emosional masa ni, termasuklah aku sendiri. Masa Luffy sedar dari koma, Luffy telah mengamuk kerana dia tak dapat terima hakikat yang Ace, abangnya dah tak ada. Walaupun dengan luka parah, untuk melepaskan perasaan sedihnya, Luffy telah melukakan dirinya sendiri, menghantuk-hantukkan kepalanya, badan, menumbuk-numbuk pokok, batu sampai luka yang dia alami telah kembali berdarah. Untung masa tu ada Jinbe yang menenangkan Luffy. Jinbe telah menyedarkan Luffy yang memang dia telah kehilangan seseorang yang sangat berharga dan disayangi. Tapi fikir-fikirlah balik siapa yang dia masih ada dan masih setia untuk meneruskan perjuangan bersama-samanya. Part ni lah yang buat air mataku tak dapat ditahan lagi, iaitu masa Luffy kira seorang-seorang kru yang dia masih ada. Yang kelima, momen Robin kehilangan seluruh ahli keluarganya. Selain daripada keluarganya, warga kampung, Robin juga kehilangan tempat kediaman dan seluruh pulaunya, iaitu Pulau Ohara. Tak cukup dengan itu, saat masih kecil, Robin telah pun mempunyai bounty. Ramai yang menyangka bounty tersebut disebabkan Robin adalah anak iblis, yang mana sebenarnya adalah keupayaan khusus Robin, iaitu sebagai anak jati Ohara, dia mampu untuk membaca tulisan di poneglyph. Disebabkan penduduk Pulau Ohara yang mempunyai pengetahuan untuk membaca poneglyph, kerajaan dunia ataupun world government terasa diancam dan telah mengarahkan angkatan laut melancarkan operasi Buster Call ke atas Pulau Ohara yang dipimpin oleh Aokiji Kuzan. Kat sini ada beberapa part ataupun momen yang sedih, antaranya saat Profesor Clover ditembak, saat Nico Olivia last speech dan kata-kata terakhir Jaguar di Soul kepada Robin. Yang keenam adalah Going Merry. Inilah pertama kalinya aku menangis disebabkan benda yang tak bernyawa, iaitu kapal Going Merry. Memang aku tabik dengan Oda yang mampu menghasilkan jalan cerita yang sangat-sangat epik, sampai aku rasa ramai penonton yang menangis ataupun mengenang bergelinangan air mata disebabkan sebuah kapal. Going Merry adalah kapal milik Luffy yang dihadiahkan semasa di Syrup Arc. Ikatan yang terjalin antara Going Merry dengan kru Mugiwara sangat rapat dari East Blue sampailah ke Grand Line. Tapi akhirnya pengembaraan Going Merry terpaksa dihentikan apabila kapal tersebut tak mampu lagi berlayar. Masa sampai di Water 7, keadaan Going Merry memang sangat tenat dan dah tak dapat lagi meneruskan perjalanan. Hal ini sampai menjadi punca perpecahan Mugiwara kru. Dan masa perpisahan antara Mugiwara Pirates dengan Going Merry, saat paling sedih adalah masa Merry si kapal berkata-kata. Dalam ucapannya, Merry bagi tahu yang dia sangat berterima kasih kepada kru Mugiwara dan memohon maaf kerana tak dapat bawa mereka lebih jauh, dan juga berterima kasih kerana menjaga dia dengan baik dan bagi tahu yang dia sangat-sangat bahagia. Yang ketujuh, kematian Ace.
Mungkin korang dah dapat agak yang mesti part Ace mati ni akan ada dalam list. Well, of course, bagi aku inilah saat yang mana aku rasa ramai peminat anime One Piece, termasuk aku sendiri, bercampur bau perasaan marah, kecewa, sedih, tekilan. Sebab episod atau jalan cerita daripada permulaan perjalanan untuk ke Marineford, iaitu dari Impel Down sampailah saat kematian Ace, peminat One Piece termasuk aku, semua berharap yang Ace akan selamat. Dan Luffy finally berjaya untuk selamatkan Ace dari Execution Plaza. Tapi malangnya Ace termakan provokasi Akainu yang membuatkan Ace berpatah balik dan cuba bertarung dengan Akainu, which of course Fire will never stand a chance to beat the Magma. Bayangkan berpuluh-puluh episod telah dihabiskan hanya untuk selamatkan Ace. Akhirnya berakhir dengan tragedi yang sangat membuatkan para peminat bercampur bau perasaan. Part yang sedih bagi aku adalah di mana Ace ucapkan terima kasih kerana menyayanginya, dan ucapan Luffy kepada Ace yang mana Ace telah berjanji untuk tidak mati tak kira apa-apa pun yang berlaku. Jadi sebab itulah dari awal tadi aku cakap yang anime One Piece ini adalah himpunan dari pelbagai nilai-nilai yang baik, iaitu kesetiaan, kasih sayang, persahabatan dan banyak lagi. So before aku akhiri video kali ni, aku nak share dengan korang momen-momen yang sedih beserta alunan lagu dari suara aku yang sumbang ni. But I hope it didn't spoil the mood, and if it does, I'm so sorry. Terimalah lagu dari Judika bertajuk Tak Mungkin Bersama, cover by Kimi Scoverto, featuring my brother playing the ukulele. Thank you for the 10,000 subscriber once again, and enjoy the song. Assalamualaikum. あいつらの目の前にてめえ何をしてやがった何をしてやがったなんでエースを見殺しにした家族より妊婦かよおいがアップ何が海軍の英雄だくたばれクソじじいだこいつら本物の化け物だ殺されるノジコナミコナミdari hidupku. Oh, mengapakah kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Oh, mengapa membawa semua kenangan indah bersama kita dulu kini berakhir untuk selamanya. Begini rasanya kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari sisiku. Kita tak mungkin lagi untuk bersama. Kenyataan ini telah memisahkan kita. Biarkan cinta ini jadi kenangan indah untukku. Membawa semua kenangan indah bersama kita kini berakhir. 約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよエース。Untuk selamanya.